Gregory dan telah menyediakan ceramahnya yang berjudul Bantuan Agar Keluarga Bahagia. Sila berikan tumpuan anda kepada saudara Gregory. 哟，睇埋佢奶都閃啦！佢奶喂，你閃啦，睇埋佢奶。那现在有方法，你让你讲，你自己要吃的。Di kalangan kita ada banyak unit keluarga dan institusi keluarga ini memang wujud selama berpuluh-puluh daripada ciptaan manusia yang pertama. Semua keluarga ingin bahagia. Tiada seorang pun yang mahu keluarga mereka tidak bahagia. Tetapi hakikatnya ialah kerana ketidaksempurnaan kita, seringkali keluarga ada masalah. Jadi kita tidak boleh lari daripada masalah keluarga. Sebagai contoh, ada sesetengah budaya kaum wanita di dalam keluarga tidak dilayan dengan mesra dan tidak dihormati. Maka ini boleh menyebabkan rasa tidak puas hati atau rasa tidak bahagia di dalam keluarga. Manakala ada juga yang menjadi mangsa kepada kata-kata kesan, dan ada pula yang mungkin mengalami ketidaksetiaan dalam keluarga. Jadi ini semua ialah contoh-contoh cabaran yang keluarga alami yang boleh merosakkan kebahagiaan. Namun kita tidak hairan apabila kita melihat hal-hal ini berlaku. Kerana di 2 Timotius bab 3 ayat 1 hingga 5, di situ Yehova sudah menubuatkan bahawa apa yang berlaku sekarang mencerminkan hari terakhir. Jadi kita tidak rasa hairan bila ini berlaku. Namun demikian, apabila kita lihat hal-hal ini berlaku, kita mungkin mahu mencari jalan penyelesaian untuk mendapat keluarga bahagia. Dan kita tahu bahawa manusia sentiasa mencari jalan untuk mendapat keluarga yang bahagia. Sebagai contoh, di dalam dunia ini, banyak orang yang bergelar pakar keluarga. Mereka menerbitkan buku, memberikan panduan bagaimana kita mahu dapat keluarga yang bahagia. Namun hakikatnya, masih banyak keluarga yang tidak bahagia. Mengapa hal ini demikian? Kita akan lihat mengapa tidak lama lagi. Namun kita fikirkan tentang hal ini. Institusi keluarga diasaskan oleh Tuhan. Maka kita tahu bahawa Tuhan Yehova mahu kita bahagia. Tuhan Yehova mahu keluarga menjadi bahagia. Itulah sebabnya Tuhan Yehova telah memberikan bimbingan kepada keluarga melalui firman Tuhannya. Itulah sebabnya banyak keluarga tidak bahagia. Kerana mereka tidak mengikut manual yang diberi oleh pengasas institusi keluarga. Oleh kerana keluarga diasaskan oleh Yehova, maka dialah yang tahu dengan jelas bagaimana kita mahu ada keluarga yang bahagia. Di Yesaya 48 ayat 17 dan 18, di situ mengatakan bahawa jika kita mendengar haluan Tuhan, maka kedamaian kita akan menjadi seperti sungai dan perbuatan baik kamu akan menjadi seperti ombak laut. Bukankah ini sesuatu yang menggembirakan, yang melegakan hati kita? Maka kita tahu bahawa masalah keluarga yang rumit pun boleh diatasi jika kita mengikut prinsip Bible. Pada malam ini, kita akan membincangkan prinsip-prinsip Bible di buku
Kolose. Kolose bab 3. Di dalam buku Kolose bab 3 ada banyak prinsip yang boleh membantu kita untuk menangani cabaran kepada keluarga bahagia. Sebelum kita melihat prinsip-prinsip ini, mari kita membincangkan tentang satu punca utama masalah kebahagiaan keluarga. Sebagai contoh, kalau kita menganalisa banyak masalah yang kita lihat di dalam dunia ini, punca utama ialah sikap mementingkan diri. Ini ialah punca utama kebanyakan masalah keluarga. Sikap mementingkan diri. Mengapa orang ada sikap mementingkan diri? Kerana inilah sikap yang telah dipromosikan oleh syaitan. Syaitan menentang Yehova kerana sikap mementingkan diri. Dia melakukan penyembahan yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan Yehova sahaja. Jadi, itulah sebab dia menentang Yehova. Maka dia ingin orang percaya bahawa sikap mementingkan diri ialah kunci kebahagiaan. Itulah sebabnya kalau kita ada dengar pakar motivasi atau pakar kejayaan, mereka beritahu, jangan biar orang beritahu cara kamu mau berjaya. Percaya kepada diri kamu sendiri. Pernah dengar? Buat apa yang menggembirakan diri kamu. Jangan hirau tentang orang lain. Pernah dengar? Dan inilah yang dunia sedang mempromosikan. Sikap mementingkan diri. Dan kita lihat kehidupan yang tidak bermoral pun disebabkan oleh sikap mementingkan diri. Jadi, untuk menangani hal ini, kita harus menukar pikiran kita. Di Kisah bab 20 ayat 35, di situ Yesus mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka yang penting ialah kasih yang tidak mementingkan diri. Itulah kunci kepada kebahagiaan keluarga. Mari kita lihat ayat di buku Kolose bab 3 ayat 14. Dan kita baca tentang kunci ini. Selain hal-hal ini, hendaklah kamu mengenakan kasih. Kerana kasih ialah ikatan yang menyatu padukan orang dengan sempurna. Jadi keluarga yang bersatu padu, kuncinya ialah kasih. Kasih yang tidak mementingkan diri. Jadi kasih ini ialah apa? Adakah kasih ini sekadar I love you, I love you, bagi tahu saja? Atau ya saya kasih dia, saya mengasihi dia. Adakah secara cakap saja? Kasih sejati bukan sekadar melibatkan emosi, tetapi juga ditunjukkan melalui perbuatan yang tidak mementingkan diri. Sebagai contoh, di dalam keluarga, suami yang tidak mementingkan diri akan mengutamakan keperluan dan kepentingan keluarga. Lihat prinsip ini di buku Kolose bab 3 ayat 19, khususnya para suami. Kolose 3 bab 3 ayat 19 dahulu. Hai para suami, teruslah mengasihi isteri kamu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Ya, bukankah ini satu sikap yang tidak mementingkan diri? Jangan berkasar dengan isteri. Bagaimana pula dengan ayat 21? Hai bapa-bapa, janganlah menyakiti hati anak-anak kamu, supaya mereka tidak menjadi tawar hati.
Jadi sebagai suami ataupun sebagai suami dan bapa, kita harus menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri. Jadi suami akan memperlakukan keluarganya dengan hormat, lembut, baik hati. Tidak kira di tempat umum maupun di rumah. Dan itu ialah cabarannya. Cabarannya ialah selalunya bila di hadapan orang, di hadapan umum, mungkin kita berkelakuan sedemikian. Tapi bagaimana pula dekat rumah? Adakah kita juga menunjukkan memperlakukan ahli keluarga kita dengan hormat, lembut dan baik hati? Dan itu cabarannya. Tidak kira di tempat umum ataupun di rumah. Bagaimana pula dengan isteri? Bagaimana isteri boleh menunjukkan bahawa anda tidak mementingkan diri? Kita baca di buku Kolose 3, kita lihat ayat 18. Kolose 3, ayat 18. Hai para isteri, taatilah suami kamu. Kerana hal ini wajar di mata Tuhan kita. Ya, taatilah suami. Dan ada kalanya ini merupakan satu cabaran. Kerana kadang-kadang kelakuan suami buat kamu rasa tak nak taati dia. Kadang-kadang sangat rimas. Jadi kamu pun tak rasa mahu taati mereka. Namun, kalau kita ikut prinsip di dalam Bible, terus taati mereka. Bukan kerana kelakuan kamu sebenarnya baik di matanya, tapi hal ini wajar di mata Tuhan kita. Kita menggembirakan hati Yehova. Jadi itu menunjukkan bahawa kita tidak mementingkan diri bagaimana saya rasa, tapi kita mementingkan bagaimana Yehova rasa. Jadi isteri yang tidak mementingkan diri akan menyokong suaminya dan bekerja keras untuk kesejahteraan keluarga. Bagaimana pula dengan anak-anak? Di kalangan kita juga ada anak-anak. Jadi mari kita lihat prinsip bagi anak-anak di buku Kolose 3 ayat 20. Ringkas tapi sangat dalam. Perhatikan ayat ini. Hai anak-anak, patuhilah ibu bapa kamu dalam segala perkara, kerana hal ini menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi apa yang anak-anak harus buat? Patuhilah ibu bapa. Sesetengah perkara sahaja? Dalam segala perkara. Semestinya kita memikirkan bahawa segala perkara itu jika tidak bertentangan dengan prinsip Yehova. Namun demikian, kenapa kita harus mentaati ibu bapa? Sekali lagi anak-anak lihat di sini mengatakan kerana hal ini menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi ini bukan lagi tentang perasaan kamu lagi. Ini tentang bagaimana hubungan kamu dengan Yehova. Jadi inilah kita panggil kasih yang tidak mementingkan diri. Jadi anak-anak yang mematuhi ibu bapa dan tidak keras kepala akan menyumbang kepada kedamaian dan kebahagiaan keluarga. Jadi tidak kiralah suami, isteri ataupun anak-anak dengan menerapkan perbuatan yang tidak mementingkan diri dapat menyumbang kepada kedamaian keluarga. Seterusnya kita akan membincangkan tentang cabaran yang menjejaskan kebahagiaan keluarga. Dan ini semua boleh diatasi. Sebagai contoh, salah satu cabarannya ialah ada ahli keluarga yang menganuti agama yang berlainan. Atau ada ahli keluarga yang tidak mengikut prinsip Bible. Jadi bagi mereka yang mempunyai pasangan yang bukan dalam kebenaran, mungkin prinsip ini dapat membantu anda untuk menunjukkan bahawa masih boleh ada keluarga yang bahagia. Ingatlah bahawa di Kolose 3 ayat 23 dan 24
kita baca ayat ini. Apa sahaja yang kamu lakukan dengan sepenuh jiwa. Seolah-olah kamu melakukannya untuk Yehovah dan bukannya untuk manusia. Kerana kamu tahu bahawa kamu akan menerima warisan daripada Yehovah sebagai ganjaran. Ya. Jadi, Yehovah akan memberkati orang yang mengejar kedamaian, biarpun berdepan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Kerana walaupun pasangan kamu bukan dalam kebenaran, seorang penyembah Tuhan boleh memberi pengaruh yang baik kepada mereka. Dengan kelakuan kamu dan dengan menunjukkan perbuatan yang baik, kasih yang tidak mementingkan diri, menunjukkan hormat kepada mereka dan melayani mereka dengan baik, ini semua akan mempengaruhi mereka. Kita ada banyak pengalaman daripada saudara-saudari kita di mana pada mulanya pasangan mereka tidak seiman. Ada yang bahkan menentang mereka. Namun kemudian sama-sama melayani Yehovah sekarang. Jadi memang wujud dan memang terbukti. Hakikatnya sama ada kita mahu ikut atau tidak prinsip itu. Bagaimana pula dengan cabaran yang seterusnya? Ada kalanya anak-anak semakin membesar menuju ke zaman remaja, anak-anak memberontak atau susah menerima teguran atau ajaran daripada ibu bapa. Saya rasa inilah satu cabaran dan banyak ibu bapa sedang mengalami. Jadi, apa yang kita harus buat? Sentiasa marah mereka? Bukan ya. Kerana prinsip Bible menunjukkan bahawa kita harus kekalkan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Jadilah pendengar yang baik dan ajarlah dengan sabar. Ya, itu yang penting, kesabaran. Memang sukar, namun kalau kita fikirkan, kalau kita ada belajar Bible yang susah untuk buat perubahan, adakah kita marah mereka? Tidak ya. Secara automatik kita tahu sabar dengan mereka. Jadi kenapa kita tidak boleh lakukan hal yang sama dengan anak-anak? Mereka juga seperti pelajar Bible kita. Mungkin ada yang susah untuk terima perubahan. Namun dengan kesabaran kita mungkin dapat bantu mereka. Ibu bapa, janganlah berputus asa. Yehovah melihat segala usaha anda dan Yehovah membimbing anda. Teruslah membimbing anak-anak anda dengan sabar, namun tegas bila perlu. Jadi, di buku Galatia 6 ayat 9 mengatakan jika kita tidak berputus asa, kita akan menuai hasilnya pada waktu yang ditetapkan. Jadi, ibu bapa harus mempunyai keseimbangan. Kita harus tegas, namun harus sabar dan kasih. Ada ahli keluarga pula yang memiliki tabiat buruk yang susah dibuang. Contohnya, suka bertengkar atau menggunakan kata-kata kesat. Kata-kata kesat ini mungkin dipengaruhi oleh pergaulan mereka. Dapatkah tabiat sebegini diatasi? Kita lihat di buku Kolose 3 ayat 12. Prinsip Bible ini dapat membantu. Kolose 3 ayat 12. Selaras dengan hal itu, sebagai umat Tuhan yang terpilih, yang suci dan yang dikasihi, hendaklah kamu mengenakan belas kasihan, kebaikan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi, dengan menerapkan nasihat di dalam ayat ini, tabiat sedemikian dapat diatasi. Sebelum mahu bertengkar, fikirkan, adakah lebih baik saya menjadi lemah lembut? Sebelum kita nak mengeluarkan kata-kata kesat, fikir dahulu, adakah kata-kata itu menunjukkan bahawa saya ini mempunyai kelemah lembutan?
Jadi, ini mengajar kita untuk fikir dahulu sebelum bercakap. Itu yang penting. Belajar untuk menangani perselisihan dan masalah dengan damai. Menariknya, di dalam bahan rujukan kita, memberi kita 4 langkah untuk menangani perselisihan dengan damai apabila berlakunya masalah. 1. Tetapkan waktu yang sesuai untuk membincangkan masalah. Ini berdasarkan prinsip di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 7. Ada waktu yang sesuai untuk segala-galanya. Jadi, kalau anda berada dalam keadaan yang marah, mungkin pada waktu itu